Okey, membekalkan bahan mentah kepada mereka supaya membolehkan meningkatkan pengeluaran, okey, pengeluaran di dalam perindustrian mereka. Jadi sebab itu mengapa mereka mencari kawasan-kawasan seperti negara kita untuk dijadikan tempat mencari bahan mentah. Okey, kerana semakin banyak barang-barang yang mereka boleh keluarkan, maksudnya semakin besar jugalah. Okey, semakin besar juga kita kata ataupun semakin banyak bahan-bahan mentah yang mereka perlukan. Okey, maksudnya kalau pengeluaran makin banyak, maksudnya bahan mentah yang mereka perlukan pun perlu banyak juga. Okey, so itu adalah beberapa kita kata sebab. Okey, yang pertama berlaku revolusi perindustrian yang menyebabkan Britain, Jerman, Perancis ataupun kuasa-kuasa barat yang lain datang ke negara kita untuk mendapatkan bahan-bahan, bahan-bahan mentah untuk meneruskan pengoperasian perindustrian mereka. Okey, so apa yang seterusnya adalah untuk kedatangan kuasa barat pada abad ke-19 dan abad ke-20. Okey. Okey, so faktor-faktor kedatangan pada abad ke-19 dan abad ke-20 dan yang selebihnya. Okey, yang pertama berlaku perkembangan industri kereta. Okey, di mana kemunculan kereta dan tayar menambahkan permintaan untuk menambahkan permintaan tinggi terhadap getah asli. Okey, getah asli yang mana mereka perlu mencari getah asli di negara kita. Maksudnya, okey. Kemudiannya yang kedua, negara kita ni terkenal dengan kesuburan tanah dan hasil bumi. Okey, yang mana mempunyai tanah yang luas, okey, serta subur dan iklim yang sesuai. Okey, serta kaya dengan hasil alam. Okey, jadi inilah yang menyebabkan ataupun kita kata dapat menarik minat kedatangan kuasa-kuasa barat untuk datang ke negara kita. Okey, contohnya kita ada tanaman getah, tebu, tembakau dan padi. Okey, untuk kita kata iklim yang sesuai lah di negara kita. Kemudiannya selain itu kita ada juga hasil bumi, biji timah, biji besi, emas, petroleum dan arang batu. Okey, yang seterusnya adalah industri mengetin makanan. Okey, yang mana pada abad ke-19, okey, di mana beberapa jenis ciptaan baru di Amerika Syarikat memerlukan biji timah, seperti mengetin makanan, kemudiannya membuat botol minuman, kemudiannya membuat bumbung rumah, kemudiannya membuat tong minyak. Itu adalah beberapa jenis ciptaan baru daripada Amerika Syarikat yang mana dengan ciptaan mereka. So jadi mereka perlu mendapatkan biji timah yang lebih banyak untuk menghasilkan pengeluaran-pengeluaran yang disebutkan tadilah. So kesannya menyebabkan harga biji timah melambung tinggi. Harga biji timah melambung tinggi yang mana mereka mencari kawasan-kawasan yang kaya dengan biji timah. Contohnya seperti negara kita. Kemudiannya selepas pada tahun 1840, permintaan untuk biji timah daripada negara-negara Melayu ni bertambah dengan pesat. So maksudnya permintaan makin tinggilah terhadap
biji timur ni. Okey, seterusnya kita terus kepada terusan Suez. Okey, terusan Suez ini adalah satu kawasan, okey, yang dapat menghubungkan pelabuhan Said, okey, di lautan Mediterranean dan Suez, okey, di lautan Merah. Okey, yang mana mereka sebenarnya, okey, membuka laluan yang sebelum ini ditutup. Okey, yang mana mereka membuka semula terusan Suez, yang mana terusan Suez ini, okey, seolah-olah seperti jalan singkat, okey, jalan singkat yang dapat memendekkan laluan mereka. Terusan Suez ini adalah laluan yang singkat dan kemudiannya dapat mempercepatkan masa dan urusan mereka. Okey. Okey, seterusnya dan kemudiannya lebih mudah untuk pedagang datang ke negara kita. Okey, yang mana bila terbukanya terusan Suez, okey, yang mana kita kata memudahkan mereka untuk datang negara kita dengan cepat dan mudahlah. Okey, kalau ikut laluan yang lama, maksudnya mereka kena menempuh perjalanan yang jauh untuk sampai ke negara kita. So, bila ada terusan Suez ini adalah kita kata faktor utama ataupun kita kata negara-negara Eropah lain, okey, boleh datang ke negara kita dengan cepat dan mudah. Okey, dengan adanya terusan Suez. Okey, yang seterusnya adalah ciptaan kapal wap. Okey, kelas okey ke?